utuskan para nabi dan para rasul di atas muka bumi Allah ini, dan hanya 25 rasul sahaja yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau kita tanya para nabi dan para rasul ni berapa yang Allah utuskan, ada riwayat bagi tahu 124,000 orang para nabi dan para rasul, yang kesemuanya ini kita akan lihat nanti di mahsyar. Di mahsyar kita akan lihat ada yang Allah utuskan seorang nabi untuk satu kaum, dan ada kaum dia itu seorang sahaja yang di belakang dia. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksudnya nabi ini diutuskan, dia berdakwah seorang sahaja yang ikut dia tuan-tuan. Bayangkanlah ujian yang Allah berikan kepada rasul tersebut. Maka insya-Allah nanti di mahsyar kita akan berkenalan dengan para nabi dan para rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. InsyaAllah kalau kita ahli syurga, ada tak ruang dan waktu? Ada tuan-tuan. Ada tuan-tuan, kita ada ruang dan waktu kerana syurga ini kita tidak dipertanggungjawabkan dengan apa-apa pun. Maksudnya apa tuan-tuan? Dah tak ada kerja, dah tak ada nak pergi hospital. Saya kerja dekat hospital, Institut Kanser Negara. Jadi tak ada hospital. Maksudnya dah tak ada temu janji, tak ada buku klinik, tak ada nak kena top up ubat, dah tak ada dah. Namanya syurga, tempat bersenang lenang. Jadi disitulah ruang dan waktu kita untuk bersukaria, dan kita boleh ziarah tuan-tuan para nabi dan para rasul ini. Boleh buat tour. Hari ini buat catatan nak ziarah Nabi Adam. Tik Nabi Adam. Ada ruang dan masanya. Kerana apa? Kerana kita ketika itu adalah ahli syurga. Ada tak duit nak berjalan? Ada tuan-tuan. Sebab apa? Ahli syurga ni dialah raja, dialah sultan di dalam istana dia. Kalau dekat dunia ni satu negeri tu, itulah sultan. Kalau dekat akhirat di dalam syurga, semua orang adalah raja dan semua orang adalah sultan di dalam istana mereka. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kisah Nabi Idris. Nabi Idris ni kalau kita tanya, tak ramai sangat yang tahu tentang kisah Nabi Idris. Sebab dalam Al-Quran disebutkan 2 ayat sahaja yang menceritakan tentang Nabi Idris ini. Dan kalau kita dengar kisah Nabi Idris ni, kita tanya, apa kisah Nabi Idris? Tak ramai yang boleh jawab. Tapi kalau kita sebut Nabi Musa, semua orang tahu. Oh, Nabi Musa, Fir'aun, dia dihanyutkan, kemudian dia dibawa ke dalam istana, dibesarkan oleh isteri Fir'aun dan sebagainya. Kalau sebut kisah Nabi Ibrahim, lagilah masyhur. Sebab apa? Kisah Nabi Ibrahim ini tiap-tiap tahun kita akan dengar. Bila cerita saja korban, cerita kisah Nabi Ibrahim. Lagi kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagilah kita akan kerap dengar. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut Nabi Sulaiman, orang tahu siapa itu Nabi Sulaiman, seorang pemerintah yang diberikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan memerintah alam manusia saja tuan-tuan. Nabi Sulaiman memerintah juga manusia dan juga jin dan juga binatang. Kemudian kalau kita cerita kisah Nabi Yusuf dengan ketampanannya, bila kita sebut Nabi Idris, tak berapa nak dapat nak tangkap siapa Nabi Idris, apa kisah dia, apa yang berlaku. Kerana apa? Dalam Al-Quran dan hadis juga tidak banyak menceritakan tentang kehidupan Nabi Idris, tapi dia merupakan rasul yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita nak berkenalan secara ringkas berkaitan dengan rasul ini, iaitu Nabi Idris. Nabi Idris ini merupakan keturunan ke-6 Nabi Adam. Maksudnya apa? Jalur keturunan yang ke-6, barulah kita akan berjumpa dengan Nabi Idris. Ada riwayat beritahu bahawa Nabi Idris ini dia tinggal dan menetap di Mesir. Nabi Idris ini adalah seorang rasul yang banyak berzikir pada Allah. Nak cerita betapa banyaknya Nabi Idris ini berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idris kana khayyatan. Nabi Idris ini dia kemahiran dia pandai menjahit. Tailor lah kita kata, pandai menjahit. Betapa banyak dia berzikir kepada Allah, dan setiap kali dia memasukkan jarum itu di dalam kain, dia akan membacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sekali tarik. Masuk lagi satu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sampailah siap jahitan baju ataupun pakaian yang diusahakan oleh Nabi Idris. Saya pernah jumpa orang jenis yang macam ni. Apa-apa dia je yang dia buat, dia tidak berzikir lah, dia tidak subhanallah, tapi dia akan ambil, bila dia ambil minuman, dia bismillah, habis dia letak minuman dia, alhamdulillah. Dia pakai kasut dia, bismillah, habis sarung kasut, kaki yang kiri pula, alhamdulillah. Dia masuk kereta, bismillah. Dia dah masuk kereta, duduk dalam kereta, alhamdulillah. Saya ada jumpa orang jenis macam ni. Dia, mulut dia istiqamah kan, ataupun dia buat peraturan dalam kehidupan dia, apa-apa sahaja tindak tanduk dia, bismillah, alhamdulillah. Bismillah dengan nama Allah, alhamdulillah, tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan, kita bangun tidur sahaja, berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Buka mata, malam tadi rumah saya blackout, 4:30 bangun, baring kejap kat luar. Kemudian isteri saya panggil, bang, saya buka, gelap lagi. Tidur gelap pun, saya dah masuk alam lain ke apa ni, dah mati ke apa ni kan. Rupanya blackout. Jadi kita buka mata pun dalam keadaan gelap. Jadi nak sebut Nabi Idris ni, dia sentiasa berzikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap tindak tanduk dia. Setiap kali Nabi Idris jahit atau apa-apa saja perbuatan, maka Nabi Idris akan membacakan zikir itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang sama tuan-tuan. Kita pun hari ini mengucapkan zikir yang sama. Maka Islam ini, apa-apa sahaja daripada umat terdahulu sehingga sekarang, ibadah kita sama, sebutan kita sama, puasa kita sama, bezanya syariat sahaja yang berlainan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra' Mi'raj pun tuan-tuan, zikir ini pun disebutkan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada umat kamu, sebut, beritahu kepada umat kamu di dalam syurga itu Allah akan tanamkan satu pohon setiap kali umat kamu menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allah akan tanamkan satu pokok pohon di dalam syurga. Yang Nabi buat 100 pagi dan 100 petang. Kita buat tak tuan-tuan? 100 pagi, 100 petang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi buat tanpa gagal, 100 pagi, 100 petang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi ini dijamin. Bukan sahaja dijamin tuan-tuan, Nabi ini adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat tempat pertama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan itu pun Nabi ini lebih banyak zikir dia, ibadah dia, keseluruhannya. Kalau kita tanya dalam alam ini siapakah yang paling banyak ibadahnya, jawapan dia mestilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kaedah. Kaedah bila kita kata, Nabi kata, senyumlah wahai umat aku, banyakkan senyum, jumpa orang dengan senyum, maka Nabi lah yang paling banyak kena senyum. Kalau Nabi sebut bersedekahlah kamu, maka Nabi lah yang paling banyak bersedekah. Kita dengar bila sebut bersedekah ni, kita terkenal dengan sahabat Abdul Rahman bin Auf. Kita jarang dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah. Sedangkan Nabi ini orangnya kaya. Ada satu kali kerajaan Yaman letakkan, berikan kepada Nabi harta.
harta dilonggokkan di hadapan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harta itu tidak akan kekal sehinggalah petang, tuan-tuan. Nabi bagi sahaja. Para sahabat puji Rasulullah. Satu kerajaan berikan Nabi 2 lembah yang penuh dengan binatang ternakan. Sahabat puji, ya Allah, hai, ya Rasulullah, banyaknya binatang ternakan ni, hebat. Nabi kata, hebat, binatang ternakan ini hebat ya Rasulullah. Ambil kesemuanya untuk kamu. Kalau kita lah orang puji macam tu, kita kata, hebat, ambil 2 ekor. Sepasang jantan, sepasang betina, kamu ambil. Itu level kita lah, tuan-tuan. Itu pun dah cukup terpuji dah tu. Sebab apa? Sebab kita bagi 2 ekor saja kepada dia. Bagi saja-saja. Hari ini kambing pun sampai 5,000 ke seekor kambing harganya. Bayangkan 2 ekor 10,000 bagi sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kesemuanya. Sebab itulah Nabi mendapat tempat pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada siapa yang dapat menandingi kelebihan tersebut, hanya Nabi sahaja. Sebab itulah bila Nabi wafat, Nabi sakit. Nabi sakit, kesakitan itu bukanlah untuk menghapuskan dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sakit kematian yang Nabi tanggung itu adalah untuk melonjakkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan yang tiada tandingannya. Itulah buah terakhir yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meletakkan kedudukan Rasulullah itu di tempat yang tertinggi dan tak ada yang dapat mendandinginya. Nabi Idris, tuan-tuan. Nabi Idris zikir yang sama, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi buat 100 pagi dan 100 petang. Kita pun kena buat macam tu, tuan-tuan. Usahakan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah nak bagi tahu apa yang kita lihat para nabi dan para rasul yang sentiasa mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk, baring, jaga dan tidur, hanya mengingati Allah. Seolah-olah Allah nak bagi tahu, wahai manusia, kamu ni duduk dekat muka bumi Allah ini, hendaklah memperbanyakkan zikir kepada aku, ingat kepada aku dengan banyak, ceritakan tentang keagungan aku, serta menyebut-nyebut kebesaran aku. Seolah-olah Allah nak bagi tahu, begitu kita hidup di dunia ini dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila tengok kucing, bila tengok daun duduk dekat kebun ke dan sebagainya, tengok macam-macam bentuk daun. Cerita, ada anak cerita tentang kehebatan Allah. Tengok banyaknya daun. Dalam daun-daun yang kita tengok semak samun ini, setiap jenis tu rupa tak sama, spesiesnya tak sama. Begitulah Allah menciptakan setiap itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Hatim ada diriwayatkan satu hari Nabi Idris ini, tuan-tuan, dia ada kawan. Dia ada sahabat di kalangan malaikat. Bayangkan, tuan-tuan, dia ada sahabat di kalangan malaikat, kerap berjumpa dan berkawan dengan Nabi Idris dalam tempoh yang lama. Suatu ketika Nabi Idris ini, tuan-tuan, minta kepada kawan dia ni, sahabat dia ni, iaitu di kalangan para malaikat. Dia kata apa? Wahai sahabat aku nak teringin dah, nak bersiar-siar naik ke langit. Nabi Idris sebut dengan malaikat tu, aku nak bersiar-siar naik ke langit, nak jalan-jalan. Bayangkan, tuan-tuan, Nabi Idris minta permintaan begitu, maka malaikat ini bersetuju untuk membawa Nabi Idris naik bersiar-siar ke langit. Langit ini apa, tuan-tuan? Langit adalah tempat tinggal para malaikat. Kalau kita tanya malaikat ni duduk di mana, dekat mana dia duduk di langit. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk melaksanakan sesuatu urusan, maka dia akan turun ke bumi. Turun ke bumi, ada malaikat yang kita tengok dia ini malaikat yang menurunkan hujan, maka tugasnya itu sahaja. Ada malaikat ini kesedihan dan juga kemurungan
Dia ini ditugaskan untuk meletakkan, mencapakkan ke dalam hati-hati manusia. Kalau Allah arahkan, letakkan kesedihan kepada hamba-Ku ini, maka diletakkan kesedihan itu. Kalau Allah arahkan cabut, dia akan turun untuk ambil kesedihan itu, tuan-tuan. Sebab tu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah selalu sangat kita diuji dengan kesusahan, dengan kesedihan, mintalah pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, hilangkanlah kesedihan ini, kerana kesedihan ini juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibawalah Nabi Idris ini untuk pergi melalui perjalanan langit. Langit ini ada 7 lapis, dan setiap lapis itu luasnya daripada tingkat pertama nak naik tingkat kedua 500 perjalanan. 500 tahun perjalanan, tuan-tuan. Tapi malaikat ini dia besar, dia ada sayap dan dia bergerak dengan laju. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maskanu malaika asammu watu sab'an. Sab'an. Maksudnya apa? Maksudnya tempat tinggal malaikat ini adalah di langit. 7 lapis langit itulah tempat tinggal malaikat. Apabila dibawa Nabi Idris ini sampai langit yang keempat, sampai ke langit keempat, Nabi Idris bersama sahabat malaikat dia tadi terserempak dengan siapa? Terserempak ataupun berselisih dengan Malakul Maut. Malakul Maut ini adalah nama yang sahih yang disebutkan di dalam Al-Quran, adalah antara ketua para malaikat. Ada Jibril, ada Israfil, ada Mikail, ada Malakul Maut. Malakul Maut ini bila sampai di langit yang keempat, Nabi Idris dengan sahabat dia malaikat ini terserempak dan terselisih dengan Malakul Maut. Lalu malaikat maut ini tanya kepada malaikat tersebut, wahai fulan, dengan siapakah yang kamu bawa ini? Maka malaikat tadi memperkenalkanlah, aku bersama dengan Idris. Aku bersama dengan Nabi Idris. Bersama dengan aku sekarang ini adalah Idris. Maka Malakul Maut ini jawab, subhanallazi khalaqah. Maha suci Allah yang maha besar mentadbir alam ini dengan pengetahuannya. Maksudnya apa, tuan-tuan? Malaikat maut ni kata apa? Sebentar tadi, baru sahaja sebentar tadi, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk cabut satu orang manusia namanya Idris. Tapi nak dicabut nyawa Idris ini mestilah langit keempat. Maka aku bingung, malaikat maut ni, maka aku bingung macam mana aku nak cabut satu nyawa manusia, tapi nak cabut nyawa dia ni dekat langit keempat. Pening malaikat maut. Malakul Maut ini pening. Kata, macam mana aku nak jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini? Maka bila aku melihat kamu membawa Idris ke langit keempat ni, subhanallazi khalaqah. Maha suci Allah yang maha mentadbir alam ini, yang mengaturkan kehidupan kita dengan menentukan sama ada apa yang ditentukan daripada sudut rezeki, jodoh, ajal dan maut kita ni, lahirnya kita ini, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Sebab tu bila kita tengok dekat Syria dengan Turki, bila tanah runtuh, gempa bumi, tuan-tuan, gempa bumi, hancur semua dengan timbunan runtuhan. Dalam timbunan runtuhan tu pula, dalam tempoh yang panjang, 2 minggu, 3 minggu, bukannya budak-budak, tuan-tuan, bayi boleh diselamatkan. Kalau Allah tak tentukan lagi bila waktu tarikh kematian dia, maka dia akan kekal hidup, tuan-tuan. Maka dia akan kekal. Macam kita tengok apa ni, ada orang sebut tanda-tanda kematian. 100 hari tanda-tanda kematian. Akan datanglah daun lah, jatuh dekat kepala dia lah, macam-macam lah. Itu riwayat-riwayat yang tidak sahih. Kalau yang sahihnya apa, tuan-tuan? Yang sahihnya kita akan mati. Itu sahaja, kita akan mati. Kita tengok MH370, MH17, kita tengok orang-orang yang meninggal dunia dalam bas jatuh gaung dan sebagainya. Tak ada seorang pun yang tahu pada ketika itu ajal dia. Itulah rahmat dan kasih sayang Allah, tuan-tuan.
Bayangkanlah, kalau Allah beritahu kepada kita, Allah beritahu hari pertama kita lahir, Allah beritahu fulan dan fulan kamu akan mati pada umur 60 tahun sebagai contoh. 60 tahun. Maka tuan-tuan, umur kita 59 tahun, kita dah tak lalu nak hidup dah tuan-tuan. Sebab apa? Allah dah bagi tahu 60 tahun kita akan mati. Maka kita dah tak ada semangat dah. Setahun sebelum mati tu dah tak semangat dah, dah sedia dah ready. Bersedekah semuanya dah ready dah. Pencen awal, minta pencen awal. Sebab apa? Nak buat amal ibadah, dah makan pun dah tak lalu tuan-tuan. Dah tak lalu sebab apa? Tahu bila nak mati. Sebab tu saya kata, bila Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan tarikh kematian kita, itu sebenarnya juga adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok orang yang lagi beberapa jam lagi dia nak mati, dia sempat lagi makan nasi kandar dengan banyaknya tuan-tuan. Sebab apa? Dia tak tahu bila dia mati. Lepas makan nasi kandar, lalu dekat highway Beraya Utara Selatan, accident meninggal dunia. Kalau kita tengok orang yang nak mati tuan-tuan, orang yang nak mati siapa dia selalunya? Orang-orang yang banduan akhir. Bila banduan akhir ini dia tak tahu nak mati bila, selalunya kalau orang Islam dia akan digantung subuh selepas hari Jumaat. Jumaat subuh tu, lepas sembahyang subuh dia akan digantung. Dan dia boleh request makanan yang tak lebih daripada RM20 ke berapa ringgit, tak silap saya. Tuan-tuan agak-agak dia nak request ke makan. Dia tak request tuan-tuan. Esok dah mati, tak teringin nak makan chicken chop lah. Tak teringin tuan-tuan. Dia nak sebut, tuan, esok tuan akan digantung. Hari ini tuan layak untuk meminta pesanan makanan yang tidak lebih kurang RM20. Tuan-tuan rasa apa tuan-tuan? Dia kata jangan nak perli saya. Jangan nak perli saya, jangan nak hina saya. Esok nak kena gantung ni tuan-tuan. Dia tak makan tuan-tuan. Seminggu nak mati pun dia minum air tu tak, dah macam orang stroke dah, tak tertelan. Sebab apa? Sebab tahu nak menemui ajal. Maka bila Allah rahsiakan kematian kita, itu adalah tanda kasih sayang Allah. Cuma kita tak tahu bila kita nak mati. Sebab itulah hari-hari adalah hari yang terakhir buat kita tuan-tuan, buat selama-lamanya. Maksudnya apa tuan-tuan? Hari-hari kita solat, anggaplah itu solat yang terakhir. Kejap lagi nak maghrib, anggaplah itu maghrib yang terakhir. Bila maghrib yang terakhir tuan-tuan, kita akan buat bersungguh-sungguh tuan-tuan. Kita akan takbir menghayati Allahu Akbar. Kita bayangkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita dah takkan berangan-angan tuan-tuan. Sebab tu bila kita tengok banduan akhir, saya pernah tengok dokumentari, kalau dia sembahyang subuh tu tuan-tuan, lama je sembahyang subuh tuan-tuan. Lama je dia menghayati satu-satu bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang tak boleh nak sebut, nak ucapkan bacaan itu tuan. Sebab apa? Kejap lagi dah nak mati. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia memahami, menghayati bacaan solat dia waktu. Sebab apa? Sebab itulah kali terakhir dia untuk solat subuh dia. Itulah solat subuh yang terakhir. Maka dengan rahmat kasih sayang Allah ini tuan-tuan, kita tak tahu bila Allah nak tentukan kita mati. Kita tak tahu Allah nak matikan kita dalam keadaan aksiden. Kita tak tahu Allah nak matikan kita dalam keadaan kita tidur, ataupun Allah tentukan kita mati dalam keadaan apa-apa sahajalah tuan-tuan. Yang pastinya kita kena sentiasa istiqamah dalam kebaikan, kerana Allah nak tengok kita punya pengakhiran kehidupan kita itu husnul khatimah ke ataupun su'ul khatimah tuan-tuan. Dua antaranya dalam kehidupan ini apa yang kita nak lazimi. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok kisah Nabi Idris ni, apa hikmah dia tuan-tuan? Apa hikmah dia? Mulai hari ini dalam poket kita beli tasbih tuan-tuan. Beli tasbih. Sekarang macam-macam tasbih. Tasbih digital lah, kecil lah, boleh tekan-tekan lah. Tasbih ni letak di mana tuan-tuan? Di dalam poket kita. Macam mana kita letak handphone kita tanpa gagal di dalam poket kita pergi ke mana-mana, begitulah dengan tasbih kita kena letak di dalam poket kita pergi ke mana-mana. Supaya apa tuan-tuan? Supaya lepa-lepa kehidupan kita, tengah tak ada buat apa, kita selup poket kita. Bila kita terselup poket kita, kita terpegang tasbih,
Kita akan ingat apa tuan-tuan? Kita akan ingat. Kita kena berzikir kepada Allah. Kita kena ingat Allah. Itu kunci dia tuan-tuan. Selain daripada handphone di dalam poket kita, kita kena ada tasbih. Tasbih sebagai tanda ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil zikir. Tak buat apa-apa, saja zikirlah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Panjang sangat. Subhanallah, 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 subhanallah. Zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Itulah yang dituntut. Itulah sunnatullah para nabi dan para rasul. Mereka mengingati Allah pagi, petang, siang dan malam, dalam jaga, dalam baring, dalam tidur, dalam duduk, dalam berdiri. Mereka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sekadar itu dulu tuan-tuan, kisah Nabi Idris. Kisahnya ringkas tuan-tuan, tapi mesejnya sangatlah kuat tuan-tuan, iaitu apa dia? Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir. Sebab itulah Allah meletakkan kedudukan Nabi Idris. Kami angkat Idris ini di satu kedudukan yang tinggi. Di mana tuan-tuan? Di langit yang keempat. Insya-Allah esok kita akan bertemu dan kita akan lihat kisah yang seterusnya, iaitu Nabi Nuh. Hebat Nabi Nuh ni tuan-tuan. Trailernya saja, kisahnya saja tentang kisah Nabi Nuh ini, kita akan tengok betapa kasih dan sayangnya Nabi Nuh ini terhadap anak dia di saat Allah uji Nabi Nuh ini. Nabi Nuh ini anak dia tak ikut dia tuan-tuan. Anak dia tak ikut dalam peristiwa banjir besar. Kita akan lihat bagaimana Nabi Nuh membina bahteranya, dan semua orang akan kata Nabi Nuh ini gila. Nabi Nuh ni gila, buat kapal sepatutnya buatlah dekat tepi pantai. Sebab apa? Nanti nak lancarkan ke, nak bawa ke laut tu mudah. Tapi Nabi Nuh ni buat kapal dia, bahtera dia dekat kawasan gunung bukit. Kita akan tengok pada keesokan hari sirah Nabi Nuh, salah satu rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran, 25 rasul. Bagaimana cabaran dan dugaan Nabi Nuh ini, kita akan tengok pada esok insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga dengan hikmah kita memperdengarkan kisah para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita nanti di dalam syurga bersama dengan para nabi dan para rasul. Betul tak tuan-tuan? Betul. Sebab apa? Ada sahabat satu hari dia tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk. Nabi ambil wuduk. Tiba-tiba Nabi nampak ada titisan air mata para sahabat. Dia kata, wahai sahabatku, kenapa kamu menangis? Tiba-tiba kamu menangis. Lalu sahabat ni cerita kepada Rasulullah, wahai pesuruh Allah, kamu nanti bila di mahsyar dah ditentukan syurga dan neraka, kamu akan duduk bersama dengan para nabi dan para rasul. Maka kami ini orang biasa. Maksud orang biasa tuan-tuan, kita lah. Orang biasa ni, di mana kedudukan kami? Sebab apa? Para sahabat ni fikir dia akan bertemu dengan Rasulullah ni nanti dekat dunia sahaja. Dekat akhirat, di dalam syurga, nabi, para rasul akan duduk di makam yang tertinggi, iaitu di syurga Firdaus. Maka sahabat ni rusing. Sebab apa? Dia tak akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jawab kerusingan sahabat ini sebab tak dapat duduk lagi dengan Nabi apabila Allah datangkan kiamat nanti. Allah beritahu apa? Wahai Muhammad, bagi tahu dekat sahabat kamu, mana-mana umat kamu yang di dalam hati dia cinta terhadap Allah dan cinta terhadap Rasul. Cinta ni tuan-tuan, dia tak boleh di bibir saja. Bila kita sebut, kita memang cinta dengan Nabi, maka kita akan ditempatkan bersama dengan Nabi di dalam syurga. Cinta ini mestilah praktikalnya sekali tuan-tuan. Dia tak boleh dengan hanya cakap sahaja di bibir, tapi praktikalnya tidak ada. Sebut sayang Nabi, pergi majlis cinta Rasul, berselawat semua, bawa bendera dan sebagainya. Tapi balik lewat pukul 11, pukul 12, esok subuh pukul 6.45, 6.57. Tak cinta lah. Cinta dia semangat masa itu je. Orang sebut selawat dan semuanya, pergi majlis cinta Rasul dan sebagainya, pakai ridak dan sebagainya,
Tapi sembahyang subuh 6.57. Itu tak boleh lah tuan-tuan. Tak boleh. Kalau ikut betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena ikut betul-betul sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jangan ikut tanpa kita praktikalkan. Sebab tu kita kena baca sirah Nabi. Baca sirah Nabi, tengok apa tindak tanduk Nabi. Apa yang Nabi lakukan dalam kehidupan Nabi seharian, maka dengan itu kita akan mendapatkan iktibarnya. Bagaimana tindakan Nabi kalau orang hina Islam? Bagaimana tindakan Nabi kalau orang hina Al-Quran, tuan-tuan? Hari ini banyak orang hina Al-Quran. Orang bukan hina, orang bakar. Orang buat live bakar Al-Quran. Apa kita nak buat, tuan-tuan? Adakah betul tindakan kita ambil bendera Denmark kemudian kita bakar? Adakah itu tindakan yang sebenarnya? Kita tengok sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab, hari-hari hina Al-Quran. Hari-hari, bukan hina, pesan dekat orang-orang Quraisy, kalau Muhammad baca Al-Quran, tutup telinga. Jangan, itu sihir. Berbagai-bagai penghinaan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat apa, tuan-tuan? Nabi tetap membacakan Al-Quran. Nabi tidak pernah menghina agama ataupun sembahan agama orang lain. Nabi tidak pernah membanding-bandingkan. Cuma Nabi berkata dengan perkataan yang benar. Dengan perkataan yang benar, iaitu Tuhan yang disembah hanyalah Allah. Tinggalkan sembahan-sembahan patung ini. Dalam keadaan Nabi tak hina pun. Nabi tak hina. Kamu sembah patung. Nabi tidak pernah menghina. Cuma Nabi ceritakan kebenaran melalui Allah Subhanahu wa taala wahyukan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Asbab kita mendengar kisah Nabi dan para rasul, moga-moga Allah himpunkan bersama dengan para nabi dan para rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan-urusan akhirat. Jangan sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Permudahkan proses sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami, ya Allah, sebagai taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur kami, ya Allah, sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami dengan sempurna, ya Allah. Ihsankanlah kami dalam proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Solat kami, puasa kami, zikir kami, sedekah kami, bacaan Quran kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkanlah kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab. Dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Istiqamahkan kami dalam ibadah dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, temukanlah kami malam Lailatul Qadar, ya Allah. Berikanlah kami kelebihan Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempatkanlah kami dalam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Ramadan.